seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan. Falsafah ilmu itu bermaksud pemikiran dan kajian tentang asas-asas sifat dan batasan ilmu itu sendiri. Ia melibatkan pertanyaan tentang bagaimana ilmu itu diperoleh, disusun dan diaplikasikan. Falsafah ilmu juga membincangkan perkara seperti objektif, ilmu, hubungan antara teori dan amalan serta peranan nilai dan estetika dalam ilmu. Falsafah ilmu ini juga dibahagi kepada 3 cabang iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Seterusnya, isu semasa merujuk kepada perkara yang sedang hangat dibincangkan dan mendapat perhatian umum dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Ia merangkumi isu tempatan, nasional, serantau dan antarabangsa yang memberi kesan kepada masyarakat. Seterusnya, tokoh falsafah ialah individu yang berpengaruh dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat. Mereka terkenal dengan pemikiran mendalam dan sumbangan kepada teori falsafah. Tokoh ini juga mampu mempersoalkan asumsi sedia ada, menganalisis masalah secara kritis dan mengembangkan konsep baru yang mempengaruhi pembaca pemahaman tentang dunia. Pengaruh tokoh falsafah dapat dilihat menerusi cara pemikiran dan pandangan dunia masyarakat yang dipengaruhi. Pemikiran mereka mempengaruhi individu dan perkembangan dalam pelbagai bidang serta menjadi inspirasi dan membentuk budaya dan nilai masyarakat. Dan tokoh yang falsafah mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pemikiran orang. Pemikiran mendalam sumbangan teori dan pengaruh mereka terhadap cara berfikir menjadikan mereka dihormati sebagai tokoh falsafah. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih tokoh Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan juga Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim dalam menyelesaikan tugasan ini. Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Naqib Al-Atas merupakan seorang cendekiawan Islam yang dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada 5 September 1931. Kemudian beliau telah dibesarkan di Malaysia dan mendapat pendidikan awal di Ngee Heng pada tahun 1936. Kemudiannya beliau melanjutkan pelajarannya dalam pengajian bahasa Arab di Madrasah Al-Uwatul Wuthqa di Sukabumi, Jawa Barat selama 3 tahun. Setelah pengajiannya tamat di Indonesia, pada tahun 1946, beliau kembali ke Malaysia dan melanjutkan pelajaran di Bukit Zara School dan seterusnya di English College, Johor Bahru. Beliau juga pernah menyertai Regimen Melayu dan mengikuti pendidikan ketenteraan di Eton Hall, Chester, Wales dan kemudian di Royal Military Academy Sandhurst, England pada tahun 1952. Kerjanya sebagai pegawai tentera iaitu Lieutenant dalam Regimen Askar Melayu diraja tidak lama setelah beliau menamatkan pengajian ketenteraan kerana telah menyambung pelajarannya secara formal di University of Malaya. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana dalam bidang falsafah Islam Tasawuf di Institute of Islamic Studies McGill University Montreal pada tahun 1960. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajiannya di peringkat ijazah Dr. Falsafah di School of Oriental and African Studies pada tahun 1963. Kajian beliau pada ketika itu yang bertajuk The Mysticism of Hamzah Fasuli telah diterima sebagai tesis PhD pada tahun 1966 dalam bidang falsafah, teologi dan metafisik Islam serta kesusastraan Melayu Islam. Setelah tamat pengajian, Al-Atas telah melibatkan dirinya sebagai kaki tangan akademik di Universiti Malaya Kuala Lumpur dan dilantik menjadi ketua bahagian kesusastraan di Jabatan Pengajian Melayu pada tahun 1965. Seterusnya, beliau telah dilantik menjadi Dekan Fakulti Sastra Universiti Malaya pada tahun 1968. Al-Atas kemudiannya menyambung perkhidmatannya di Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan salah seorang daripada pengasas utama dan terlibat dalam menggagas dasar dan falsafah UKM. Beliau juga telah menumpukan Fakulti Sastra, Fakulti Pengajian Islam dan Fakulti Sains dan dilantik sebagai Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, beliau telah mengasaskan Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKTKM di UKM pada tahun 1973. Beliau juga telah memperluaskan pemikiran Islam secara mendalam dan menyeluruh. Syed Muhammad Naqib Al-Atas telah diberikan kepercayaan sebagai pengasas pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTAC di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1987. ISTAC merupakan sebuah institusi pengajian yang bertaraf dunia dan beliau telah mengajar serta membina sebuah perpustakaan yang mengandungi lebih daripada 140,000 naskah dalam pelbagai bahasa termasuk karya-karya agung dan manuskrip nadir.
Syed Muhammad Naqi Al-Atas telah mengeluarkan beberapa karya berkaitan pemikiran Islam, peradaban dan kebudayaan. Antara karya beliau ialah Risalah untuk Kaum Muslimin, tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam, The Eclipse Leadership Competency Model. Al-Atas juga telah diberikan beberapa anugerah pengiktirafan daripada institusi akademik dan pertubuhan ilmiah Eropah, Amerika, Asia, Afrika dan Australia. Pada tahun 2011, beliau telah dikurniakan anugerah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM dengan membawa gelaran Tan Sri, dan pada 2012 beliau telah menerima anugerah Tokoh Merdeka Award daripada pemegang amanah Merdeka Award atas sumbangan kesarjanaan luar biasa beliau. Okey, baik. Kita masuk 2.0 iaitu idea Syed Muhammad Naqi Al-Atas. Syed Muhammad Naqi Al-Atas memiliki beberapa idea utama seperti pendidikan, pemikiran barat dan ilmu. Contoh utama adalah pendidikan. Pentingnya pendidikan berasaskan Islam yang ditekankan oleh Al-Atas bahawa asas pendidikan mesti dibina berasaskan prinsip Islam. Idea ini mendorong masyarakat untuk mengutamakan sistem pendidikan yang memperkuat nilai moral dan spiritual Islam selain daripada pendidikan akademik. Oleh itu, idenya mempunyai keupayaan untuk mengubah sistem pendidikan dan mengubah perspektif masyarakat tentang kepentingan pendidikan Islam. Sebagai contoh, beliau telah menulis buku yang dipanggil Risalah untuk Kaum Muslimin. Risalah ini mengemukakan perspektif Profesor Al-Atas yang sangat berkesan untuk membimbing kaum muslimin ke jalan yang betul semasa kaum muslimin di seluruh dunia menghadapi masalah kekeliruan mengenai Islam yang semakin merunsing. Beliau berpendapat bahawa kejahilan masyarakat Muslim secara keseluruhan tentang Islam adalah punca utama keadaan buruk kaum muslimin dewasa. Seterusnya adalah pemikiran barat. Pandangan Al-Atas yang tentang kritikan terhadap pemikiran barat, terutamanya dalam konteks materialism dan superrealism, boleh mempengaruhi cara masyarakat melihat prinsip dan nilai yang berdasarkan dari barat. Idea ini mungkin mendorong untuk orang berfikir secara kritis dan mengubah prinsip masyarakat. Al-Atas menyimpulkan bahawa pembebasan alam daripada elemen keagamaan adalah kesilapan besar superrealism. Al-Atas menolak ini sebagai kritikan terhadap superrealism barat. Hal ini menyebabkan perbezaan antara golongan modernis dan yang giat berusaha untuk mengubah setiap perkara yang dianggap bertentangan dengan tuntutan masa kini, yang kini dipacu oleh pahaman sekularisme. Al-Atas adalah pejuang pembaharuan keilmuan Islam yang bersifat pergerakan teguh. Pemikiran Al-Atas ini bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan kepada dasar akhlak dalam menghadapi cabaran masa kini dan meneguhkan pandangan alam Islam yang telah ditetapkan para leluhur agama sekian lama. Ini boleh dilakukan dengan penuh wibawa keilmuan, tegas dan berdaya cipta dengan memahami aspek yang kekal dan berubah dalam tradisi Islam dan tradisi moden. Oleh itu, cendekiawan dari pelbagai negara, sama ada Muslim atau non-Muslim, harus kagum dan menggunakan karya mereka untuk kajian akademik. Yang terakhirnya adalah kesatuan ilmu. Al-Atas mencadangkan idea kesatuan ilmu yang mendorong orang ramai untuk melihat pengetahuan sebagai satu unit yang harmoni. Idea ini boleh memberi kesan kepada cara orang melihat pengetahuan, mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Agama Islam bukan sahaja merupakan kepercayaan yang dipegang oleh lebih daripada separuh orang di dunia, tetapi ia juga mengajar konsep pentingnya seperti ilmu agama, ilmu kebebasan, ihsan, ukhuwah, peranan, tanggungjawab, akhlak dan masyarakat. Jika masyarakat menerima dan melaksanakan konsep ini, pandangan mereka tentang pendidikan, budaya dan peradaban Islam akan berubah. Perubahan sikap dan prinsip serta usaha masyarakat untuk memperkuat warisan budaya dan identiti Islam adalah bukti pengaruh Al-Atas. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep. Okey, kata ta'dib dalam terminologi Syed Muhammad Naqi Al-Atas secara sederhana adalah suatu usaha peresapan dan penanaman adab pada diri manusia dalam konteks pendidikan disebut sebagai didik.
Okey, kemudian dengan begitu, adab dapat diartikan sebagai kandungan yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan Islam. Pemikiran yang seterusnya. Peranan bahasa. Menurut Said Naqvi Al-Attas, masyarakat Arab yang menyebarkan agama Islam dengan sengaja memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dakwah kerana persamaan nasib antaranya dengan bahasa Arab. Beliau juga mengemukakan bahawa bahasa Melayu telah diperkayakan dengan perkataan dan istilah yang baharu. Selain itu, bahasa persuratan rasmi yang disuratkan dengan huruf Arab telah dinamakan sebagai bahasa Jawi. Pemikiran yang seterusnya ialah dasar dan peranan pendidik. Menurut Said Muhammad Naqvi Al-Attas, tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara, namun yang perlu ditekankan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati. Selain itu, tujuan pendidikan bukanlah membina dan mengembangkan warga negara yang sempurna sebagaimana ditekankan oleh pemikir-pemikir barat. Sekian daripada saya. Seterusnya adalah latar belakang Abu Yusuf. Abu Yusuf bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'ad Al-Ansari Al-Jabli Al-Kufi Al-Baghdadi atau lebih dikenali sebagai Abu Yusuf. Beliau telah dilahirkan pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masihi di kota Kufah, Baghdad. Seterusnya, Abu Yusuf belajar ilmu fiqh dari bapanya, iaitu seorang ulama Hanafi sejak kecil lagi. Bakatnya disaksikan oleh Abu Hanifah, pengasas sekolah Hanafi. Beliau telah belajar bersama Abu Hanifah selama 5 tahun untuk membelajar ilmu tersebut. Selepas Abu Hanifah meninggal dunia, beliau meneruskan kepada Muhammad Al-Syabani, seorang ulama Hanafi yang lain. Beliau juga menguasai selok-belok pelbagai hadis dan sains Islam. Seterusnya adalah sumbangan Abu Yusuf. Abu Yusuf banyak menyumbang dalam ekonomi Islam melalui kitab Al-Qarash yang menjadi rujukan penting. Selama 20 tahun beliau mengetahui sistem kehakiman Islam dan melaksanakan pembaharuan undang-undang dan kehakiman. Akhir sekali, Abu Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 798 Masihi di Baghdad pada usia 60 tahun. Tetapi, pengaruhnya tidak berkurang kerana warisan tulisan dan ajarannya tetap relevan dalam wacana undang-undang Islam sehingga hari ini. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang idea Abu Yusuf Yaqub. Yaqub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari atau lebih dikenali sebagai Abu Yusuf merupakan tokoh yang memiliki idea yang relevan dan penting dalam sejarah Islam. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW dan merupakan salah satu penduduk Madinah yang terkenal dengan kemurahan hati dan ketekunan dalam beribadah. Yang pertama, idea utama Abu Yusuf, kesederhanaan dan kecukupan, iaitu gigih berjuang untuk kehidupan sederhana sesuai ajaran Islam. Yang kedua, kontribusi sosial Abu Yusuf, iaitu teladan dalam berbahagi kekayaan dan dukungan terhadap sesama Muslim. Seterusnya, memperjuangkan keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum miskin. Yang ketiga, pentingnya pendidikan. Mengedepankan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat. Yang keempat, diplomasi dan pendamaian. Praktik nilai-nilai diplomasi dan pendamaian antara Muslim dan non-Muslim. Seterusnya, membangun persaudaraan di Madinah, mencerminkan toleransi antara umat beragama. Yang kelima, relevansi ideanya dalam kehidupan moden. Idea kesederhanaan, keadilan sosial, pendidikan dan diplomasi tetap relevan dalam kehidupan moden. Yang keenam, peranan Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi. Memopularkan hukum mazhab Hanafi terlibat dalam pelbagai bahagian Islam. 7. Kontribusi ekonomi Abu Yusuf, pengaruh besar dalam pemikiran ekonomi Islam, memperkenalkan sistem pajak melalui kitab Al-Haraj. Nombor 8. Idea ekonomi Abu Yusuf, ekonomi sebagai tanggungjawab pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 9. Isi kitab Al-Haraj, pembahasan ekonomi, jizyah, status sosial penduduk bukan Islam, membahas juga hudud gaji kakitan kerajaan, fiskal, mata wang, kebajikan orang bukan Islam.
10. Kaedah Fiqh Abu Yusuf. Tasarruf Al-Imam ala Ra'iyah Manun bin Al-Maslahah. Kaedah Fiqh Popular tentang hak dan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat. Pemikiran Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf dapat dilihat dari aspek ekonomi melalui karangan terbesarnya iaitu Kitab Al-Kharaj. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf ni lebih cenderung kepada pembahasan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah sebuah ekonomi yang mempelajari perekonomian sesebuah negara secara komprehensif. Pada praktiknya, ekonomi makro ini dipakai untuk membuat sesuatu kebajikan. Beberapa kebijakan dalam ekonomi makro dipakai untuk membuat suatu monitor, kebijakan fiskal, kebijakan segi penawaran, agregat atau menyeluruh. Semua ini tertuju pada satu muara iaitu suatu muara tujuan iaitu untuk mencipta pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi nasional. Seterusnya ialah dalam konsep perpajakan. Abu Yusuf mengunggulkan sistem pajak proporsional iaitu mukasamah dibandingkan sistem pajak tetap misahah. Misahah ni adalah metod perhitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Abu Yusuf juga menekankan bahawa pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia mengajarkan gaji mereka diambil dari Baitul Mal dan bukan dari membayar kharaj langsung. Ia dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan dan korupsi dari pihak wajib pajak. Seterusnya adalah dari segi manajemen pemerintahan iaitu kewangan negara. Secara umumnya, penerimaan negara pada Daulah Islamiah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat dibagi kepada 3 kategori utama iaitu ghanimah, syadaqah dan harta fa'i yang di dalamnya termasuk jizyah, ushri dan kharaj. Ghanimah ni merupakan harta yang diperoleh oleh umat Islam daripada musuh-musuh mereka. Saat itu ghanimah ini merupakan satu pendapatan negara Islam. 1/5 dari harta ini akan menjadi milik negara dan 4/5 akan dibahagikan kepada mereka yang berperang. Zakat pula merupakan pajak penghasilan atau pungutan eksklusif bagi umat Islam yang kekayaannya mencapai nisab. Perbandingan tokoh Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan Abu Yusuf Yaqub. Bagi bahagian pendidikan, Syed Muhammad Naqib Al-Atas terdapat 30 buah buku yang ditulis oleh beliau mengenai Islam dalam 12 pelbagai sudut bidang perbandingan, falsafah, teologi, metafizik, agama, sejarah, bahasa sastra, epistemologi dan pendidikan. Beliau telah memulakan pendidikan sejak dari umur 5 tahun ketika menetap di Tanah Melayu iaitu negeri Johor Bahru. Belajar cemerlang dan telah mencapai kecemerlangan yang tinggi dalam bidang yang dicuburinya. Bagi Abu Yusuf Yaqub pula merupakan Imam Abu Yusuf memiliki ketarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan terutamanya pada ilmu hadis. Abu Yusuf menimba pelbagai ilmu daripada ulama-ulama besar seperti Abu Muhammad Atiq bin As-Sa'id Al-Kufi. Pendidikannya dimulakan dari belajar hadis dari beberapa tokoh. Beliau juga merupakan ahli dalam bidang fiqh. Beliau belajar dan merupakan seorang guru daripada seorang guru yang bernama Muhammad ibnu Abdurrahman bin Abi Layla yang lebih dikenali dengan nama Ibn Abi Layla. Bagi bahagian peranan pemikiran, Syed Muhammad Naqib Al-Atas pandangan yang lebih komprehensif dan luas dari segi falsafah dalam penyelesaian masalah yang
hadapi mengenai sejarah Islam di alam Melayu ditafsirkan bukan hanya menggunakan akal pemikiran kewujudan dalam objektif, akan tetapi melalui fakta yang mempunyai nilai yang tersendiri. Bagi Abu Yusuf Yaqub pula, menyumbang kepada perumusan prinsip undang-undang dalam mazhab Hanafi dan menawarkan penyelesaian kompleks dalam masyarakat Islam pada zamannya. Penulisan karyanya fiks seperti Al-Kharaj yang membincangkan isu percukaian dan pentadbiran negara menunjukkan perhatian beliau terhadap isu sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Penekanannya pada penerapan umum Islam yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama memainkan peranan penting dalam perumusan hukum dan kebijakan pada masa itu. Hai, saya Nasha Zuani binti Syukri, C22A0152 ingin menyambungkan perbandingan antara Said Muhammad Naqib Al-Atas dan Abu Yusuf. Perbandingan ketiga ialah ciri-ciri pemikiran. Menurut buku himpunan Risalah pada 2015 menyatakan bahawa pengetahuan yang benar dan gambaran sejarah yang berlaku sewaktu sebelum kedatangan Islam terdapat dalam ciri-ciri pemikiran falsafah sejarah yang ditulis oleh Said Muhammad Naqib Al-Atas. Agama yang wujud pada ketika itu adalah agama yang dianjurkan dan dipertahankan oleh golongan raja-raja. Golongan bangsawan mengikut agama itu dengan bersungguh-sungguh, akan tetapi tidak benar-benar mendalami akan ajaran murni yang terpendam dalam falsafah Hindu asli. Agama Hindu juga dikatakan tidak berasal dari sumber-sumber falsafah dan metafizik. Walau bagaimanapun, ia bertentangan dengan Abu Yusuf di mana beliau menekankan pentingnya pemahaman dan aplikasi maqasid syariah dan menggalakkan dialog dan kerjasama antara umat Islam dan bukan Islam. Sebagai seorang qadi ataupun hakim dan sarjana hukum Islam, Abu Yusuf dianggap sebagai tokoh penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. Seterusnya, perbandingan keempat ialah sumbangan dalam falsafah sejarah. Terdapat sejarah-sejarah Melayu yang tersasar dari fakta yang sahih. Hal ini dikatakan demikian kerana peradaban dunia tiada pewarisan pusaka artifak fizikal sebagai bukti keluhuran tinggi peradaban bagi menunjukkan sumbangan dalam peradaban Melayu Islam. Maka Al-Atas mengusulkan bahawa tidak benar lagi bagi menggambarkan hakikat yang benar mengenai keluhuran peradaban Melayu. Para ilmuwan memeriksa dan mengkaji sesuatu fakta sejarah dengan teliti dan memahami peranan penting Islam dalam mengubah dan merangka. Bagi Abu Yusuf pula, beliau menyumbangkan dari segi ilmu kepada agama Islam dan bukan Islam. Beliau menguasai ilmu syariah, usuluddin, hadis, tafsir dan bahasa Arab. Dengan adanya ilmu-ilmu tersebut, beliau dapat mentafsirkan hukum dan membantu dalam pentadbiran negara pada masa dahulu. Perbandingan yang terakhir adalah fungsi karya dalam pendidikan pemikiran. Al-Atas merupakan antara pemikiran yang terawal dari bidang metafizik. Istilah utama dalam pendidikan berdasarkan konsep din adalah mengandungi 4 maksud iaitu berhutang, kepatuhan, kekuasaan bijaksana serta kekuatan dan kecenderungan alami. Berdasarkan inheren, konsep tersebut mengandungi iman, Islam dan ihsan. Namun begitu, dua pengetahuan asas yang diketahui adalah pengetahuan yang diperoleh daripada Al-Quran, hadis, syariah dan hikmah yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan kearifan. Bagi Abu Yusuf pula, kitab Al-Kharaj dan kitab Al-Atta menjadi sumber penting dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam mazhab Hanafi. Karya beliau dijadikan rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran fiqh di institusi pendidikan Islam. Karya Abu Yusuf juga boleh menjadi asas perbincangan, analisis dan perbahasan dalam konteks pemikiran fiqh. Ia digunakan sebagai bahan kajian dalam kelas pemikiran undang-undang Islam dan menyediakan asas kepada pelajar untuk mengembangkan pemikiran analitik mereka sendiri. Oleh yang demikian, jelaslah fungsi karya antara kedua tokoh ini sangat berbeza.
terdapat 3 kesimpulan yang dapat disimpulkan bagi tokoh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Abu Yusuf Yaqub, iaitu bagi kesimpulan tokoh, kedua-dua tokoh yang telah dijelaskan dan dibincangkan menunjukkan bahawa Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Abu Yusuf Yaqub mempunyai latar belakang, idea, pemikiran dan perbandingan yang berbeza. Bagi bidang pula, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas merupakan tokoh falsafah Muslim dalam bidang sejarah Melayu Islam, manakala Abu Yusuf Yaqub merupakan tokoh dalam bidang sejarah perundangan Islam. Kedua-dua tokoh ini mempunyai latar belakang yang berbeza dan penguasaan dalam bidang yang berbeza. Bagi idea dan pemikiran pula, kedua-dua idea dan pemikiran mereka digunakan sebagai rujukan bagi pekaji-pekaji untuk mengkaji lebih luas dan menambahkan ilmu dalam bidang yang diceburi mereka.